Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Tuan Pengerusi, seluruh jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan usia kita sehingga ke hari ini. Berapa Ramadan hari ini? 3 Ramadan. 15 Ramadan, malam ke-16 Ramadan. Alhamdulillah, dalam tempoh kita menyambut 1 Ramadan sehingga ke hari ini, macam-macam khabar berita kita dengar. Allah Subhanahu wa taala jemput ada di kalangan ahli keluarga kita, ada di kalangan kenalan kita. Tapi alhamdulillah, Allah masih panjangkan usia kita sehingga ke hari ini. Berbaki lagi beberapa hari sahaja kita berada di pertengahan Ramadan, berbaki lagi 15 hari Ramadan insya-Allah. Moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita sehingga kita mengakhiri Ramadan pada tahun ini dengan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dapat merangkul darjat ketakwaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita ambil sedikit masa, lebih kurang 2 jam. Boleh 2 jam. Semangat sangat tu imam kita tadi baca, masya-Allah kan. Boleh tahan tu, kan. Insya-Allah kita ambil beberapa masa malam ni untuk saling kita memperingati antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka petunjuk dan bagi kepada kita istiqamah untuk terus berada di atas landasan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca tadi daripada surah Al-Furqan ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan pertukaran siang dan malam untuk memberi ruang dan peluang kepada hamba-hambanya. Siapakah di antara mereka yang akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah di antara mereka yang akan mensyukuri di atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita sampai bulan Ramadan dan Allah bagi kesempatan, ruang, peluang dan kesihatan untuk kita meneruskan agenda Ramadan. Kita boleh menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, kita boleh berpuasa pada siang harinya, kita boleh meneruskan dengan agenda kita membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran pada bulan Ramadan. Satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung nilainya. Terpulang kepada kita di sebalik anugerah yang Allah Subhanahu wa taala bagi, siapa di antara kita yang akan lebih memperelokkan kesempatan dan ruang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seorang datang kepada Nabi SAW berdasarkan hadis Abi Bakrah riwayat Tirmizi. Dia datang kepada Nabi SAW, dia tanya ayyun nasi afdal. Seorang sahabat datang kepada Nabi, dia tanya kepada Nabi ayyun nasi afdal. Siapakah di antara manusia yang terlebih baik amalannya? Maka jawab Nabi SAW, man tala umuruh wa hasuna amaluh. Orang yang Allah panjangkan umurnya dan Allah perelokkan amalannya.
Saya nak tanya ibu ayah, abang kakak, adik-adik yang ada dalam surau ni. Malam ni, malam 15 Ramadan tahun 1444 Hijrah. Ramadan kali ke berapakah Allah anugerahkan kepada kita? Soalan ni khusus untuk saya dan kepada semua tetamu-tetamu yang ada pada malam ni. 1444 Hijrah, Ramadan kali ke berapakah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kalau kita tanya seumur hidup Nabi SAW selepas pensyariatan puasa, bila ibadah puasa disyariatkan? Pada tahun kedua Hijrah bulan Syaban. Dan Nabi SAW wafat pada tahun ke-11 Hijrah bulan Rabiul Awal. Berapa kesempatan Ramadan selepas ibadah puasa disyariatkan oleh Allah kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi wafat? Berapa kali Nabi dapat kesempatan dalam bulan Ramadan? Berapa kali? 9 kali. Nabi dapat berpuasa dalam bulan Ramadan, dapat tarawih dalam bulan Ramadan selepas pensyariatan ibadah tersebut 9 kali sebelum Nabi SAW dijemput oleh Allah. Kalau kita tanya kita hari ni, dalam surau ni ada yang umur 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun, ada 70 tahun. Ada 70 tahun. Kita kiraan kita mudah, kita tolaklah 15 tahun. Kalau 30 tahun, berapa kali dah Ramadan anugerah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dan setiap kali 15 kali Ramadan yang Allah bagi kepada kita, termasuklah Ramadan pada kali ini, adakah kita dapat pastikan setiap kali kesempatan Ramadan yang diberikan oleh Allah, kita dapat buat yang terbaik dan kita tergolong di kalangan hamba Allah yang mendapat keampunan, utaqa'u minan nar, pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala? Dan adakah kita dapat memberi jaminan bahawa setiap kali berakhirnya Ramadan kita mendapat keampunan keseluruhannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu Nabi SAW ingatkan kepada kita, setiap kali ruang peluang usia yang dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayu ukurnya kepada sebaik mana ataupun sejauh mana amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Bahkan Nabi SAW ingatkan kita dalam hadis Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, a'maru ummati baina 60 ila 70. A'maru ummati baina 60 ila 70. Kadar purata umur umat aku ni di antara 60 ke 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Dan hanya segelintir, sedikit sahaja di kalangan mereka yang Allah akan lebihkan daripada 70 tahun. Yang Allah akan lebihkan daripada 60 tahun. Jadi ini peringatan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Sebab tu ibu ayah, abang kakak, adik-adik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat usia, peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib dan wajar untuk kita muhasabah bersama untuk pastikan setiap peluang yang diberikan oleh Allah kita dapat buat lebih baik daripada sebelumnya. Hadirin ibu ayah, abang kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak tengok tidak ada contoh yang terbaik melainkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita menteladani dan mengikuti cara melaksanakan ataupun menghidupkan Ramadan yang terbaik. Rasulullah dan Ramadan. Sebab apa? Sebab tidak ada orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran secara khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala pujinya secara khusus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu tinggi, akhlak yang begitu agung. Contoh teladan untuk kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang 9 tahun anugerah Allah Subhanahu wa taala Ramadan kepada Nabi, apakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan? Apakah ibadah keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan? Cuma sekadar malam ni kita nak memperingati antara satu sama lain. Saya yakin dan percaya di sini tiap-tiap malam ada tazkirah. Tiap-tiap malam ada tazkirah. Sebelum Ramadan pun ada pengajian dan macam biasa. Sekadar untuk memperingati dari kita bersama bila dah mai 15 Ramadan ni, kita sedia maklumlah. Hari pertama Ramadan semua excited nak buat yang terbaik. Semua nak buat yang terbaik. Hari kedua, hari ketiga, mai masuk hari ke-15. Azan maghrib ni dengar dah tapi buat-buat macam tak apa nak dengar. Tak apa nak kisah. Buka puasa hari pertama dulu ni kelang kabut. Kelang kabut. Allah tak dah habis lagi azan, Allah tu dah masuk dah kurma dalam mulut. Tapi mai 15 Ramadan azan dah habis tu, imam pun dah baca doa apa semua dah, lengkap apa semua dah. Baru duk pergi cari kurma. Baru duk susun pinggan. Sedangkan
Perkara-perkara tu perlu kita berikan perhatian sehinggalah penghujung Ramadan. Sebab inilah keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada kita. Tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masuk 15 Ramadan, perkara yang paling penting sebelum kita tengok beberapa perkara yang Rasulullah berikan perhatian, yang pertama sekali adalah niat kita. Sebelum masuk Ramadan hari itu, kita dah perbaharui niat kita. Pertengahan Ramadan pun sama, kita perbaharui niat kita. Kita persembahkan persembahan puasa kita ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun waktu malam, kita qiyamul lail, kita tarawih, kita tadarus al-Quran, semua kerana Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidak disuruh untuk kita melakukan persembahan ibadah kepada Allah melainkan dengan penuh tulus ikhlas. Hati kita hanya sanya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kerana Allah Subhanahu wa taala saja. Perbetulkan niat kita dan tajdid niat kita. Dan soal niat ni, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innamal a'malu binniyat, setiap amalan kita dihitung dengan niat, pecahan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaedah fiqh al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara dihitung dengan niat dan tujuan. Pelaksana itu melakukannya, dan termasuk di dalam ibadah ataupun perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja al-af'al, perkara tuntutan perbuatan, termasuk juga perkara kita meninggalkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Khususnya bagi ibu-ibu kita, abang, kakak-kakak kita. Bila mai bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala uji dengan datang bulan. Boleh puasa tak? Haram puasa. Tinggal itu ibadah. Tinggal puasa tu ibadah. Bahkan kalau dia niat, kalaulah hari ni Allah Subhanahu wa taala bagi aku suci macam orang lain suci, aku akan mandi wajib, aku akan solat macam orang lain, dan aku akan puasa macam orang lain. Pecahan satu kaedah yang keluar daripada hadis innamal a'malu binniyat, man kana aziman an ya'mala salihah lakin habathahu uzur falahul ajru tamman insyaallah. Barang siapa yang dah azam sungguh-sungguh nak buat satu ibadat, kemudian terhalang dengan halangan syarak, maka baginya pahala sempurna ibadah. Kalau saya tanyalah kakak-kakak, mak-mak, ibu-ibu kita di belakang tu, kalau mai bulan puasa ataupun selain daripada bulan puasa, bila masuk sahaja waktu solat, dengar azan zuhur, dengar azan asar, dengar azan maghrib, kita pasang niat tak? Kalaulah aku suci macam orang lain, aku akan ambil uduk, aku akan solat macam orang lain. Niat tak? Kalau niat, falahul ajru taman, insya-Allah baginya pahala sempurna macam orang lain yang solat. Demikian juga kalau aku suci bulan Ramadan ni, aku akan bangun sahur macam orang lain, aku akan puasa macam orang lain, falahul ajru taman insya-Allah. Ni special untuk orang perempuannya. Orang lelaki tak ada peluang ni. Kalau nak rasa peluang ni, kena tunggu darah haid keluar dulu. Bila tak tahu. Tunggulah sampai bila dia nak keluar. Ini peluang dan ruang niat, perbaharui niat kita, dan setiap amalan yang sepatutnya kita boleh lakukan terhalang dengan halangan syarak, kita niat, falahul ajru tamman, bagi kita pahala sempurna. Yang kedua, Nabi SAW ingatkan kita, ta'jilul iftar, segerakan berbuka. Macam saya bagi tahu tadi, mai 15 Ramadan kita tak berapa nak kisah dah. Tapi perkara ni perlu diberikan perhatian penting untuk mendapat keberkatan sepanjang Ramadan, sehinggalah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang pula dalam kehidupan kita. Nabi kata apa? La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Ajjilul fitra fa innal yahuda yuakhirun, atau kama qala. Manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan dan keberkatan selama mana mereka menyegerakan berbuka. Dan segeralah berbuka, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang Yahudi suka melewatkan berbuka. Kita buka puasa, segera berbuka bila masuk waktunya adalah satu perkara kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita. Dan banyak hikmah. Sebab apa Nabi SAW suruh bersegera berbuka? Kalau ibu-ibu, kakak-kakak kita yang sediakan juadah berbuka, jangan sampai azan tak siap lagi duk beridang. Pastikan siap sebelum setengah jam ataupun sejam sebelum berbuka tu, siap semua dah. Kemudian duduk, ambil ruang dan peluang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tempoh sebelum berbuka adalah tempoh Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan doa.
Buatlah persiapan berbuka tu seawal yang mungkin. Kemudian kita duduk, kalau bersama dengan keluarga, duduk kita baca doa sama-sama. Pada waktu tu kemukakanlah segala doa rahsia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, berapakah jarak jauh di antara bumi dengan langit? Maka Sayyidina Ali kata, sejauh ataupun seringkas perkataan ya Rabb. Ya Rabb, itulah jarak di antara bumi dan langit. Kita angkat tangan, ya Rabb. Angkat tangan pada saat mustajab doa. Angkat tangan dalam keadaan kita sedang berpuasa, tergolong di kalangan orang yang tidak tertolak doanya. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan doa kita. Segera akan berbuka. Ambil ruang peluang sebelum berbuka, berdoa sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, ta'khirus sahur. Lewatkan bersahur. Jangan kita tak bersahur. Betul tak ada di antara kita bila mai 15 Ramadan dah ni, kadang-kadang tak sahur pun tak apalah. Makan hak semalam pun jadilah. Dia ambil mudah dah, dia meringan dah. Sedangkan Nabi SAW ingatkan kepada kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Sebab apa? Orang yang lewatkan sahur, dia akan ada masa untuk solat, dia akan ada masa untuk berdoa sebelum bersahur. Orang yang awalkan sahur, pukul 5 dah sahur, ataupun pukul 1 malam, 1 pagi dah bersahur, pukul 2 pagi dah bersahur, apa yang berlaku pada dia? Dia akan tidur selepas sahur. Kemungkinan tidak ada masa lagi pada malam tu dia memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, masa untuk khalwah dia dengan Allah Subhanahu wa taala di saat 1/3 malam. Nabi SAW perintah kepada kita, bersahurlah walau bijur'atin min ma, walaupun dengan seteguk air sekurang-kurangnya, dan lewatkanlah waktu sahur, kerana pada saat ketika itu kita akan beri keutamaan kepada ibadah-ibadah fudala, ibadah-ibadah yang ada kelebihan. Qiyamul lail, doa kita, dan kita akan beri keutamaan kepada fardu solat subuh kita. Itu di antara hikmah kita lewatkan bersahur. Kemudian yang keempat, Nabi SAW dalam bulan Ramadan, apa yang Nabi buat? Kita sedia maklum, dan kita pun sedang buat. Nabi tadarus Al-Quran. Betul tak kita buat? Kita bahagi kumpulan, kita bagi seorang 1 juzuk. Habis 1 juzuk tu buat kenduri, pakai duk bagi hadiah, kain batik, kain pelekat, apa semua, seronok baca 1 juzuk je. Kan? Itu budaya yang tak apa nak cantik lah. Boleh ubah dengan cara kita baca sampai habis 30 juzuk. Yang keduanya, ubah. Berapa kali dah Ramadan yang Allah peruntukkan kepada kita tahun ni, ubah. Daripada Ramadan sebelum ni kita hanya membaca Al-Quran, tahun ni kita tengok lebih dalam lagi tuntutan di sebalik kita membaca Al-Quran. Wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi SAW, Iqra. Apa makna Iqra? Apa makna Iqra? Tak boleh jawab, kita tak berhenti tazkirah malam ni. Apa makna Iqra? Betul, bacalah. Kalau kita tengok lebih dalam lagi makna Iqra ni, dia bukan memberi makna bacalah, tetapi dia memberi makna hayatilah, amatilah, selamilah. Kalau kita terjemah secara zahir, Iqra, bacalah, awak Allah ni tak erti ke yang Nabi Muhammad SAW ni buta huruf? Tak erti baca, tak erti menulis? Awak malaikat Jibril ni tak erti ke yang Nabi Muhammad ni tak erti membaca, tak erti menulis? Di sebalik tuntutan malaikat datang kepada Nabi memberi wahyu yang pertama daripada Allah, Iqra, adalah ta'ammul, tadabbar. Kamu hayatilah, kamu selamilah apa yang cuba Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kamu dalam Al-Quran. Kita ubah cara kita hari ni, kita baca Al-Quran, kita tengok makna dia. Jangan ligan, jangan kejar jumlah kuantiti berapa kali kita nak khatam Al-Quran, tapi tengok berapa kualiti manfaat yang dapat kita ambil daripada kita membaca Al-Quran. Dan amat malang dan rugi juga bagi orang yang tak ambil kesempatan di dalam bulan Ramadan ni untuk khatam Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pilih di antara 12 bulan di sisi Allah, bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan 1 malam Allah Taala pilih untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran. Amat rugi dan malanglah kita tak ambil manfaat dalam bulan Ramadan untuk kita khatam Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan berapa kali? Berapa kali? 60 kali.
Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh anak murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri. Ibn Sulaiman, dia kata dalam Siyar A'lam An-Nubala al-Zahabi, Imam Al-Syafi'i khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Kita dah khatam berapa kali? Urwah bin Zubair, cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di kalangan 7 fuqaha Madinah pada zaman Umayyah, ketika mana Umar Abdul Aziz menjadi gubernur di Madinah. Urwah ibn Zubair khatam Al-Quran 3 hari sekali. Siang dia akan baca secara tengok mushaf, malam dia akan baca secara tanpa tengok mushaf dalam solat-solat malam dia. Khatam Al-Quran banyak kali. Jadi kita ambil peluang dan kesempatan dalam bulan Ramadan, tak boleh khatam banyak kali pun, sekurang-kurangnya sekali, tapi dengan berpenghayatan. Dengan berpenghayatan, Allah Subhanahu Wa Taala cuba nak cakap dengan kita, kita nak hayati baik-baik bicara Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kemudian yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi dalam bulan Ramadan berdasarkan hadis Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling pemurah pada bulan-bulan yang lain, dan sifat kepemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling terserlah di dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i dia kata sunat istihbab fi ziyadatil infaq. Dalam bulan Ramadan, kalau bulan-bulan lain kita sedekah setiap hari RM10, bulan Ramadan gandakan jadi RM20. Karena terhimpun di dalamnya dua kelebihan, syarafuz zaman wa syaraful ibadah. Kelebihan dan keistimewaan masa Ramadan, dan kelebihan ibadah infak dan sedekah itu sendiri. Perbanyakkan sedekah, dia menghimpunkan kelebihan masa dan kelebihan ibadah itu dalam bulan Ramadan. Dan infak harta kita ni, kita tak tahu berapa ganjarannya di dunia ni. Hanya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala buka basirah kepada dia di saat nyawa dia berada di ghargharah, di kerongkongan, baru dia nampak berapa banyak ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi di sebalik amalan sedekah dia. Allah rakamkan dalam surah Al-Munafiqun di penghujung ayat, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Infaklah harta kamu sebelum datangnya kematian. Kerana apa? Kalaulah orang yang nak mati ni diberi peluang dan kesempatan untuk dipanjangkan usia, pada waktu tu amalan dia akan pilih untuk dia buat adalah bersedekah. Sebab saat ketika tu Allah dah buka dah pahala sedekah untuk dia. Dan pada ketika itu dia tak mampu untuk solat, dia tak mampu untuk buat ibadat yang lain, yang hanya dia ada pada waktu itu adalah harta. Sebelum mati ni sedekah perhabis bang. Boleh? Islam tak suruh macam tu. Ada bahagian daripada harta kita untuk kita infakkan kepada orang dan orang yang memerlukan. Dan di dalam rezeki kita adanya rezeki orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaatkan Ramadan pada tahun ini, Ramadan yang terbaik, sentiasa tajdid, perbaharui niat kita bila hari bertambah dan bertambah dalam bulan Ramadan sehingga ke penghujungnya kembali kepada matlamat dan tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita beroleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di hujung la'allakum tattaqun, perkataan la'alla, sini ada mengaji bahasa Arab semua sekali kan? Ada? La'alla, apa makna la'alla? Adat at-taraji, pengharapan yang tak mustahil kita capai. Kalau laita, satu pengharapan yang mustahil untuk dicapai. Laita syababa ya'udu yauman, alangkah boleh berulangnya zaman muda bila seorang tua yang bercakap. Itu benda yang tak boleh nak diulang lagi. Tapi la'alla satu perkara yang boleh dicapai dengan kesungguhan, dengan doa, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita beroleh ketakwaan dalam ibadah puasa kita ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing setiap perkataan, perbuatan dan hati kita melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Jangan lupa untuk sentiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka hubbak
wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kurniakan kepada kami kecintaan kepada kamu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amalan-amalan yang boleh membawa kami kepada kecintaan kepadamu. Dan doalah seperti mana doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kita berada di permulaan gerbang untuk masuk ke 10 yang terakhir, untuk kita mencari malam Al-Qadar, untuk kita mendapat kelebihan dan keistimewaan yang ada padanya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. InsyaAllah moga perkongsian kita pada malam ni mendapat manfaat untuk dari saya dan kepada semua ibu ayah abang kakak sidang jemaah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.